Yang ini daripada seorang pendengar ataupun seorang pendengar yang berkongsi. Namanya Rina. Kata Rina, saya bertugas sebagai seorang pembantu, pernah bertugas sebagai seorang pembantu di Singapura. Tapi sekarang ini sudah kembali ke Indonesia. Katanya bersama dengan keluarga yang tercinta. Waktu pengalaman saya berlaku sekitar tahun 2001, Casey, saya pernah ditugaskan bersama dengan sebuah keluarga yang mempunyai seorang ibu dalam keadaan sakit nyanyuk. Dan ibu kepada majikan saya ini, nyanyuknya memang teramat sangat. Antaranya dia akan bangun tengah-tengah malam, dia akan berdiri di tingkap dan berbual dengan sesuatu. Beberapa kali saya kalau bangun tidur nampak katilnya kosong, tidak ada ibunya di katil, saya akan terus bangun dan pergi ke dapur. Di situlah dia akan berdiri dan seolah-olah sedang berbual dengan sesuatu. Pernah satu malam saya pegang tangan ibu lah. Kemudian dia toleh, "Kau tak tahu tunggu aku kan tengah berbual dengan kawan aku." Lepas tu saya dengar kata-katanya, antara yang dilafazkan ialah, "Kenapa muka kau macam tu? Buat aku takut aja." Katanya pendengar kita Rina yang pernah berkhidmat sebagai pembantu rumah di Singapura. Casey, saya ingin beritahu hal ini kepada tuan rumah saya, iaitu anak kepada ibu. Tetapi saya takut nanti mereka salah anggap perbuatan saya. Apa yang boleh saya lakukan hanyalah saya solat dan berdoa dalam rumah. Satu malam tu pernah dia suruh saya baring atas katil sebab dia kata dia nak tidur atas lantai. Katil yang saya baring ni taklah besar sangat. Jadi saya kata, "Tak apa ibu, kamu baring atas katil aja biar aku tidur di lantai." Dia kata enggak mau, dia nak tidur atas lantai. Degil Casey. Kalau dia nak juga. Jadi saya kata, "Tak apalah, aku tidur dengan kau ya ibu di bawah." Jangan. Casey tak tahu tak rupa-rupanya kenapa agaknya seorang ibu yang dah nyanyuk mati-matian suruh saya tidur di atas katil, gantikan tempatnya, dia nak tidur di atas lantai, bertilam di atas lantai. Kenapa? Saya baru dapat tahu kerana di bawah katil, betul-betul tepi saya tidur, ada susuk tubuh yang serupa pocong, Casey. Saya baru dapat tahu dia seolah-olah nak menyelamatkan saya daripada terkena penampakan tersebut. Ini kerana saya ternampak refleksi daripada cermin almari solek yang ada dalam kamar tidur ibu. Jadi pendengar Ria 897, akhirnya ibu kepada nenek yang nyanyuk ini, iaitu tuan rumah mem saya bertanya pada saya tentang ibunya. Barulah saya ceritakan segalanya. Dan mereka mendapatkan bantuan seorang pakar. Dan memang benar ada benda yang mendampingi dia. Dan sebenarnya dalam bilik ibu dah ada 2-3 menghuni. Sebab apa? Entahlah, tiada siapa pun yang tahu sebenarnya bagaimana makhluk ini boleh datang. Terima kasih dan selamat malam Casey daripada Rina, pendengar Misteri Jam 12. Itu dia kisah Ada cuba tengok, bayangkan dikatakan oleh Rina dalam kiriman beliau, walaupun ibu tu sudah nyanyuk tetapi seolah-olah boleh berfikir dan ingin melindungi pembantu yang seringkali menjaga beliau. Dia mati-mati, "Kamu tidur atas katil." Saya rasa lah dia tak tulis tapi saya rasa macam itulah "Tidur atas katil. Aku enggak mau tidur di atas katil, biar aku tidur di bawah." Jadi pembantu nak tidur di bawah lah, ditilam di atas lantai dengan dia, mati-matian. Dia kata tak nak. Dia suruh juga Rina tidur di atas katil. Rupa-rupanya dia mungkin ingin membantu Rina supaya tidak ternampak sesuatu di bawah katil dalam biliknya. Syabas kepada pembantu-pembantu rumah, rakan-rakan yang bertugas di Singapura ni yang harus berdepan dengan inilah. Dengan mungkin majikan, keluarga majikan yang aneh dan pelik-pelik lah. Ya, semoga terlaksana tugasan anda dengan penuh kesempurnaan ya. Ini daripada Nuraini. Kisi, pengalaman saya nak ceritakan ini berlaku dekat rumah saya, iaitu saya ni pendengar dari Malaysia, dari setapak di Malaysia. Dan kejadian ini berlaku ketika saya seorang diri dalam rumah. Suami saya memang tak ada rumah pada kejadian ini. Jadi waktu tu hari hujan, Kisi. Saya dengar orang ketuk pintu rumah. Saya pun bangun buka pintu. Depan rumah saya, setelah buka pintu tak ada orang, Kisi. Hujan masih turun dengan lebatnya.
Dan ini berlaku bayangkan beliau di rumah seorang diri, tiba-tiba dalam keadaan hujan yang begitu lebat. Siapa pula datang malam-malam? Bila beliau buka pintu, depan rumah langsung tak ada orang. Jadi apa yang berlaku? Saya pun buka pintu besi, menjenguk luar, tengok kiri dengan kanan dengan harapan mungkin ada orang tersalah ketuk pintu ke. Tak ada, Casey. Masuk balik, tutup pintu. Kemudian masih lagi hujan lebat. Dan kali ini, kali kedua, saya dengar bunyi orang ketuk pintu rumah saya. Saya tak buka, Casey. Biar dia nak ketuk sampai pagi, sampai hujan reda, saya tak akan buka lagi. Sebabnya takut, Casey. Siapa yang ketuk pintu rumah saya pada waktu malam, Casey, ketika saya seorang diri di rumah? Baik. Dan saya akan terus berkongsi kisah-kisah katanya tu apa ni? Yang ini daripada pendengar kita yang berkongsi daripada Salmiah kata, apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Salmiah ingin ketengahkan satu pengalaman yang ringkas. Waktu tu sedang menunggu anak balik sekolah di kolong blok pukul 5 lebih. Tiba-tiba ternampak seorang makcik ni yang seringkali Salmiah nampak di kolong blok pada waktu-waktu yang samalah. Makcik ni suka collect tin ataupun dia suka kumpul tin-tin aluminium lah. Jadi pada hari ini dimaksudkan ternampak makcik tu yang sedang collect tin. Selalunya kalau Salmiah ada di kolong blok dan ada beg duit bersama dengan Salmiah akan hampiri makcik ni, tak tahu mana dia tinggal, tapi dia mesti ada dekat kawasan sebab di belakang blok Salmiah ni merupakan kedai kopi. Jadi Salmiah akan hampiri dia, akan serahkan dia sedikit lah, sedekahkan, tak kisahlah $2, $5, apa yang ada kita kasih lah. Dan pada hari yang sama, nampak makcik itulah, tapi memang niat nak kasih ke si, sebab dah lama tak nampak, kata Salmiah sebab dah lama tak nampak makcik ni di kolong blok, lebih kurang nak dekat 2-3 minggu. Jadi memang setiap kali turun bawa beg duit, dia tak ada. Tapi pada petang tu, sedang tunggu anak balik dari sekolah, ternampak makcik tu memang tak bawa beg duit. Jadi tak apalah, Salmiah pun tinggalkan kolong blok, naik ke atas rumah pun tak jauh, tingkat 3 saja. Naik tangga, di atas terus ambil beg duit lah dan turun bawah nak cari makcik. Cari, makcik tu tidak jumpa. Hairan pula. Jadi peringari 897. Salmiah pun anak dah turun dari bas sekolah dan pimpin tangan anak dan pergilah ke kedai kopi berdekatan untuk beli minuman. Kemudian sedang berjalan ternampak pula ada surat khabar. Tinggal satu yang belum lagi dibeli. Salmiah pun belilah satu surat khabar. Anak pun beli jajannya dan pulang ke rumah. Wah, jajan lama tak guna perkataan tu Dan kata Salmiah, sampai di rumah bukalah surat khabar. Kemudian sedang baca, tiba-tiba yang tadi ada jerang air bunyilah, maknanya air dah masak. Pergi ke dapur, sedang pergi dapur nak bancu air untuk anak. Tiba-tiba anak kata, Mama, Nini, apa yang dicakap? Bila tengok dekat surat khabar, dalam artikel Casey, wajah makcik yang dimaksudkan diletakkan dalam kolom Al-Fatihah, maksudnya orang-orang yang dah meninggal dunia. Kalau tak silap saya, makcik yang sama. Takkanlah tadi petang saya boleh nampak sekejap tiba-tiba masuk surat khabar. Casey, saya mula-mula tak nak percaya, Casey. Tapi lama-kelamaan, saya itu sekalilah saya nampak makcik tu, kemudian dah tak nampak lagi makcik yang sama. Mungkin memang benar makcik tu dah pun meninggal dunia, Casey. Okey, rakan M12, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti. Dan yang ini datangnya daripada seorang pelajar, saya rasa. Namanya
Shikin, kata Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abang Casey, nama saya Shikin. Saya seorang pelajar dari sekolah menengah. Tak nak saya sebutkan nama sekolah menengah anda, tapi saya boleh sebutkan di kawasan mana lah. Dari sekolah menengah di salah sebuah sekolah di kawasan Tampines. Jadi katanya di sini, saya pernah ada school camp. Dan bila school camp, harus bermalam di sekolah untuk 1 malam saja. Jadi ini katanya school camp itu bermula pada hari Sabtu. Hari Sabtu sekitar pukul 8 pagi kita kena report. Dan bermalam 1 malam di sekolah. Dan pulang pada keesokan harinya merupakan hari Ahad pukul 2 petang. Kisah yang ingin saya ceritakan, bila masuknya pukul 12.30 malam, kita ada satu sesi cerita hantu. Tapi dalam bahasa Inggeris. Campfire dengan spooky stories. Jadi kita ramai-ramai lah duduk bulatan dan tengah-tengah merupakan campfire yang dihidupkan, kata Shikin. Yang mula bercerita adalah yang mula bercerita adalah cikgu lah kami. Mulakan kisah pengalaman ketika dia masih kecil. Setelah lebih kurang setengah jam, semua seronok Casey bercerita kerana kita menggunakan satu speaker kecil dengan mikrofon. Jadi bila cerita, semua boleh dengar. Sambil bercerita tu, tiba-tiba kata Shikin, saya nak ke tandas. Jadi saya minta izin dengan cikgu. Jadi cikgu saya benarkan. Dan saya ajak rakan-rakan yang lain, semua tak nak. Semua tak nak pergi. Sebab mereka kata nak dengar cerita seram dan ada pula yang takut. Saya dah tak tahan ni Casey. Jadi cikgu sampaikan arah seorang pelajar untuk ikutkan saya. Tetapi pelajar tu tetap tak nak. Dan apa nak buat Casey? Saya pergilah seorang, kata Shikin. Tandas dengan tempat kami berkilah tidak begitu jauh. Dalam perjalanan, sedang jalan, saya toleh belakang. Tengok mereka sedang bercerita. Saya rasa macam miss lah. Sebab terlepas nak dengar banyak cerita ni. Jadi saya pun jalan makin laju. Sampai dalam tandas. Saya pun masuk salah satu kubikel. Kemudian setelah saya lepaskan hajat, saya keluar cuci tangan. Bila saya keluar cuci tangan, ada satu kubikel. Secara serentak saya keluar, saya nampak ada orang masuk. Jadi saya cuci tangan, saya pun kata, hello, who's there? Tak jawab, tak menyaut. Tak apalah, saya bilas tangan saya, letak sabun dah dikeringkan. Saya cari tisu. Kemudian teringat pula dalam tandas tu ada toilet roll. Saya patah balik. Masuk dalam tandas, tarik toilet roll, nak lapkan tangan saya kering. Saya keluar balik dari kubikel, ternampak rakan Cina saya dalam tandas tersebut sedang nak cuci tangan. Kemudian saya tanya, why never want to go toilet with me? Saya tanya dia. Dia diam, tak layan saya. Tak apalah, saya jalan. Sedang saya jalan, Casey dan pendengar Ria 897 FM. Saya nampak budak Cina yang tadi saya nampak dalam tandas sedang berjalan menuju ke arah saya dengan kawan baiknya. Mereka berdua jalan menghampiri tandas. Saya terperanjat. Saya tengok belakang, saya tengok mereka. Mereka pun pandang saya. Mereka tanya, not scared lah go alone. Saya diam saja, terus jalan sampai depan campfire. Saya duduk. Kemudian cikgu saya ni tak tahulah, dia tanya, how? Shikin, got any story to share? Saya teringat pengalaman saya awal tadi yang berlaku. Saya pun ceritakan. Sebab itulah malam tu tak ada seorang pelajar pun berani pergi tandas seorang diri, termasuk saya. Ramai-ramai Casey, paling sikit 5 orang pergi tandas. Dia temankan dia, dia temankan dia. Terima kasih Abang Casey dan selamat tengah malam dari Shikin. Sekolah menengah... ... tak nak saya sebutkan. Baik, kita teruskan dengan kiriman ataupun pemanggil kita selanjutnya. Yang kali di Kim Hot Rock, kata beliau. Dan seperti anda tahulah, dah dilaporkan kawasan Bukit Brown, kubu-kubunya akan dikurik, akan dialihkan. Dan di situ akan dijadikan satu tanah pembangunan rumah-rumah privat lah. Okey, bersama dengan saya di ujung talian. Hello, selamat tengah malam, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Nama saya Ali. Cik Ali buat panggilan dari mana? Saya sekarang berada di East Coast Park. Saya tengah memandu teksi. Sedang bertugas dan anda sedang memandu ataupun dah berhenti ni? Dah berhenti ya. Pengalaman, ni awak di kisah tentang apa ni? Silakan. Okey. Semalam itu jadi semalam. Saya ada 2 kisah, 3 kisah. Kalau ada tempat saya ceritakan lah. Okey. Yang pertama berlaku semalam jam pukul 1.30
tengah pagi ya. Saya nak pergi ke buka Chua Chu Kang, saya daripada Corporation Road. Jadi lepas Corporation Road Junction tu saya belok kanan Jurong West Avenue 2. Di sebelah kiri tu bekas Kubu Cina lah. Jadi tak macam mana nak kata saya terlelap, saya tak ngantuk. Jadi dia berlaku split second je tu. Split second saya, depan saya kawan-kawan dalam 100 meter itu. Alamak. Berkeliaran. Cik lain, jin lain, semua tengah jalan. Macam dia bukakan saya, suruh tengok. Sekejap je. Lepas tu saya sadar, saya bercakap macam mana saya nak jalan lagi, tawakal dan jalannya. Itu yang kita pertama. Kisah kedua berlaku tahun lepas dalam masa bulan Hang Ribut. Saya ambil kumpulan saya tak tahu berapa lama yang naik sebab dia orang tunggu di jalan ramai. Dia sudah masuk dalam kereta saya, dia nak pergi dua tempat. Satu Jurong East, satu Bukit Batok. Saya tengok cermin belakang 3 orang. Lelaki dengan 2 perempuan, sebelah saya lelaki. Saya sampai Jurong East, lelaki turun 1 orang je. Saya tinggal, patutnya tinggal 3 orang belakang. Saya nampak kepala 3 orang. Okey, Saya sampai Bukit Batok, 2 keluar. Dia dah bayar saya, 2 keluar. Saya pasti yang belakang pintu saya ni tak terbuka tau. Ya. Saya 2 keluar. Saya tengok belakang, mana lagi 1 dah tak ada. 2 yang keluar. Saya keluar pintu. Saya keluar daripada teksi, saya tengok. Saya tengok mungkin saya perempuan lagi 1 dalam mana kan. Memang saya pasti 2 orang je, lagi 1 hilang. Lagi satu, ini berlaku dah lama lah sisi. Dia family one. Di sekolah, tak payah cakap lah. Kelas saya tu, sikapnya menghadap parking, yang mana parking tu digunakan untuk assembly area lah. Dan maintenance. Saya duduk di sebelah, betul dekat tingkap. Saya satu hari yang pertama tu, saya perasan satu wanita ni, dia tengok dekat dalam tau. Nak katakan dia tengok anak dia, taklah perempuan wanita ni macam muda. Tak muda. Mungkin dia tengok adik dia. Saya perhatikan, saya toleh lagi, dia tengok saya lagi tau. Waktu nak balik, saya tak nampak dia balik. Saya hari yang keduanya, waktu saya nampak lagi, saya waktu recess time hujan. Jadi ibu bapa dibenarkan masuk dalam kelas, kasih kita orang semua makan lah. Saya tak ada siapa yang hantar lah. Jadi ramai semua yang ibu bapa masuk dalam kelas, kasih report ke karipap lah. Yang wanita ni kebetulan dia masuk. Dia masuk di dia depan pintu. Tempat sebelah pintu tu, sebelah blackboard lah. Dari situ saya perhatikan, dia perhatikan saya lah. Dari situ baru saya tahu dia sebenarnya dia bukan manusia. Sebab yang lain semua jalan tembus dia. Tembus dia. Dari situ saya dah takutan, saya diam aja. Saya bila dah keluar tu, dia hilang gitu je. Lepas waktu saya dah habis sekolah, saya nak pergi bookshop. Saya nak pergi bookshop, nak beli buku lah. Saya dah beli 2 buku. Kebetulan dia ada kat situ. Tu dekat-dekat dengan saya tu. Walaupun tak apa-apa dekat lah. Sebab lorong yang nak pergi bookshop tu, dia diri kat situ. Saya perhatikan itu, saya dah tak tahu apa saya nak buat. Kan saya dah tahu dia bukan manusia kan. Saya tak jadi beli. Ada satu orang tu, satu budak ni, saya ikut dia lah. Budak tu masuk air, saya pun masuk bilik air. Saya masuk bilik air macam mana hari dia tempat bilik air. Lepas saya tu, mau lepas bilik air. Dan ketika itu, saya seolah berada dalam satu alam. Dia antara saya dengan dia. Daripada muka dia tu macam manusia biasa dia transform mula-mula daripada bawah hilang sampai ke muka dia. Lepas tu muka dia berubah sikit. Dia tunduk, rambut dia terus bertukar panjang.
sikit demi sikit macam saya nampak dia sikit demi sikit tunjukkan tangan yang baju dia yang koyak rabak, kaki saya tak nampak. Tangan dia kalau nak tahu macam mana, macam kaki ayam, macam itu ada di jari dia. Dari situ tu dia tak tengok saya tu, rambut dia panjang tutup muka, dia tunduk. Kemudian sikit demi sikit dia toleh gitu, Masya Allah. Seolah saya nampak dari muka dia. Sampai hingga sekarang saya tak boleh lupakan muka dia macam sebelum dia transform. Sampai dia dah transform macam muka. Bila saya jadi macam itu, terus dia hilang. Saya berada dalam keadaan yang macam biasa. Dan kebetulan tu sebelah saya beberapa budak dengan buang kecil lah. Terperanjat saya kat belakang tu orang. Orang kabur dah suruh lari. Ada yang tersedia cairan. Itu ya kita. Terima kasih ya. Selamat memandu. Terima kasih. Kembali. Berikut ini daripada Sarinah, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu perkara. Sekarang ini rumah saya di bahagian tingkap dapur akan saya pasang langsir. Dan langsir ini akan ditukar gantilah. Kalau dah kutu, saya tukar yang baru. Kenapa agaknya tutup langsir? Dan betul Kisi, tingkap dapur rumah saya takkan buka di waktu malam. Dan anak saya pernah ceritakan beberapa kali daripada biliknya dia nak masuk ke tandas bahagian dapur. Daripada tingkap dapur rumah saya di kawasan Sembawang ni boleh ternampak tempat letak kereta bertingkat ataupun multi-story kapak. Anak saya pernah ceritakan beberapa kali dia akan ternampak ada perempuan berdiri sambil melihat ke arah rumah kita. Jadi saya katakan, itu kan kapak, sesiapa pun boleh berdiri. Tapi yang hairannya, ini buat saya pun rasa seram sejuk. Apabila anak saya masuk tandas, dia keluar tandas, katanya dia nampak wanita yang sama tiba-tiba sedang berpaut dekat tingkap rumah. Seolah-olah nak masuk dalam. Dan anak saya lari lintang pukang dan beritahu saya tak percaya, dan benda ini berlaku beberapa kali untuk beberapa malam. Sampaikan saya cari solusi, tutup tingkap dapur dengan langsir. Case close, dah tak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dan selamat malam dari Sarina. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Puan Farida. Puan Farida bawa panggilan dari mana ni? Daripada Toa Payoh, Kisi. Dan ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ya, saya ada pengalaman kejadian di rumah saya. Silakan. Waktu asal, Kisi. Silakan. Semasa tu berlaku di rumah tu, saya tak dekat rumah lah. Yang berada di rumah anak saya, cucu saya dan menantu saya je. Mereka tutup pintu. Pintu rumah diketuk. Lepas tu anak perempuan saya buka pintu. Dan tak ada orang lah kat luar. Lepas tu, mereka pun ambil keputusan untuk duduk dalam bilik. Sudah tu pintu bilik pula diganggu. Hello? Silakan teruskan. Bila tiba-tiba pintu bilik diganggu, mereka berdua buat keputusan untuk ambil video. Video? Nampak? Ya, saya. Nampak benda tu. Di pintu bilik satu. Di dapur satu. Dan selepas tu benda tu duduk di kerusi di ruang tamu saya. Lepas tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Sekarang pasal saya dah paling semakan rumah saya. Bila gangguan tu awak tak ada lah di rumah? Saya tak ada di rumah. Anak-anak yang kena lah? Saya pulang ke rumah, anak-anak saya tunjuklah video tu. Nampak benda apa tu? Benda putih tu. Dalam rumah Dalam rumah saya. Di Toa Payoh, Lorong 5. Terima kasih ya Kak Farida. Terima kasih, Kisi. Kembali. Dan hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Hadira. Siapa? Hadira. Hadira ya. Hadira panggilan dari mana ni? Daripada Johor. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Pengalaman saya tentang saya pergi satu camp dekat ni lah kira-kira dekat Dom, dekat Melaka. Okey, silakan. Kisahnya. Satu hari tu saya pergi dekat Dom, seramai satu sekolah tu ada dalam 40 orang perempuan dan lelaki. Dan 40 orang perempuan tu tidur satu dom, kata dia mereka kecuali saya seorang. Kira saya punya
katil ni katil tinggi, katil bujang. Saya letak belakang pintu depan tu, pintu masuk tu, dan dihalang lah. Bila orang ketuk pintu tak boleh nak buka. So saya malam tu saya tidur, saya tak dapat nak tidur lainnya. Saya macam terdengar ada orang jalan kaki tau. Dia macam dia angkatkan kayu. Lepas tu saya tengok dekat tingkap tu ada bayang-bayang orang. Dia punya rambut dia panjang sampai ke lantai, dia menunduk. Tapi saya nampak macam tu. Bila saya dengar, dia cakap dengan saya, "Cu, boleh tolong ini tak?" Dia cakap. Lepas tu saya macam mamai lagi kan masa tu. Lepas tu dia cakap dengan dia, "Tolong apa ni?" Lepas tu dia cakap, bawah katil kawan cu tu ada barang ini, boleh tak tolong ambilkan? Lepas tu saya cakap dengan dia, "Barang apa ni?" Saya pusing. Lepas tu saya pusing balik dekat dia. Saya tengok dia punya kepala tak ada. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, "Cu, tolong ambilkan kepala ni kat bawah katil." Lepas tu dia terus tertawa menginai-inai. Then dia terbang pergi atas satu pokok yang besar. Sejak daripada tu saya takut nak pergi. Then kawan-kawan saya kena rasuk. Itu yang menyebabkan saya trauma sampai sekarang. Jadi ada orang bantulah bila rasuk. Ada. Ada cikgu sekolah, cikgu agama perempuan dan lelaki yang tolong. Ramai kena sampuk? Dalam 20-30 orang macam tu lah. Ramai tu Satu orang menjerit, yang lain semua kena sampuk. Kena jangkit. Berapa lama tu nak hilangkan gangguan tu? Itu dalam masa dekat 5 jam jugalah. Itu untuk settlekan dia punya tu. Ada yang sampai menjerit-jerit, ada yang sampai menangis-nangis, kuku patah pun ada, yang nak melompat daripada atas tingkat 2 pun ada. Jadi satu pengalaman menarik. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Lutfiana. Sedap namanya Kata Lutfiana, saya adalah peminat rancangan Misteri Jam 12. Berasal daripada Shah Alam, Seksyen 7. Pengalaman yang saya nak ceritakan, satu ketika dahulu, saya pernah ikut seorang teman saya yang berniaga. Dia telah pun berjumpa dengan seorang pakar. Jadi apa yang terjadi, pakar ni telah pun menyediakan bukan menyediakan, saya rasa ni yang dimaksudkan di sini, pakar ni telah pun mengiklankan khidmatnya melalui internet. Dari situ teman saya dapat tahulah, sebab teman saya ni ada perniagaan kecil. Katanya ingin perniagaan maju dari apa yang ada sekarang ini. Temuilah saya, jumpalah saya boleh membantu untuk memajukan perniagaan anda. Jadi bila iklan tu, dia tertariklah, dia pergi berjumpa dengan si pakar, si Pulan ni. Kata Lutfiana, bila saya ikut teman saya pergi rumah pakar ni, waktu tu malam sekitar jam 9 malam, sampai di rumahnya, kawasan rumah kondominium yang pakar ni tinggal sunyi, sangat-sangat sunyi. Dan di belakang rumah kondominium ni ada bukit yang agak tinggi, penuhi dengan pokok-pokok. Jadi bila sampai di rumahnya, dapat rasakan meremang bulu rumah dan agak takut sedikit lah. Niat di hati memang saya tak nak masuk dalam rumahnya. Saya nak berdiri dekat koridor, biarlah teman saya buat apa yang dia buat kat dalam tu, nak minta nasihat ke, nak minta air ke. Saya nak berada di luar. Oleh kerana dekat luar ni dah seram. Dekat depan pokok-pokok banyak, rumahnya tingkat atas. Kemudian malam pula tu, saya seorang diri. Saya pun tak tahu kiri kanan ada jiran ataupun tidak. Terpaksalah saya masuk ke dalam rumah pakar perubatan ini. Sampai dalam, pakar tu pun berurusan dengan teman saya. Dia kata dia boleh bantu untuk meningkatkan perniagaan, dan dia buatlah sekian benda. Ketika teman saya sedang mendapatkan rawatan daripada pakar tersebut, saya dapati di ruang meja makan ni ada seorang perempuan sedang duduk. Dan bila dia duduk dekat meja makan ni, dia duduk di kerusi, tangan kiri dengan kanan diletakkan di tepi kerusi kiri dengan kanan. Kepalanya dia tunduk, badan duduk tegak, kepala tunduk, rambut tutup bahagian depan muka. Dia duduk. Saya pusing, saya ternampak susuk tubuh yang disebutkan tadi. Saya terperanjat. Bila saya terperanjat, saya astaghfirullahalazim, saya istighfar. Tiba-tiba pakai berubat berhenti melakukan upacaranya kepada teman saya. Dia terus marah pada saya.
Kau jangan sebut perkataan itu. Ingat, dia marah. Dan apabila saya tuli, wanita yang rambut panjang sampai menutup bahagian depan wajahnya hilang entah ke mana, Casey. Pakar tu seolah-olah marah dengan saya sangat-sangat kerana saya istighfar. Dan mungkin itu adalah, katanya itu adalah punca yang dia memang tak suka bila benda-benda macam ini berlaku. Dan saya hanya sekadar berdiam diri sampailah teman saya habis sesi rawatannya. Dia diberikan sejenis barang yang dibungkus, mungkin dimuatkan, disumbatkan, dan itulah sebagai tangkal untuk bisnes teman saya maju. Percaya ataupun tidak, itulah kisah yang dikongsi sama. Wow. Baik, ini datang dari seorang ibu, saudara, seperti yang saya katakan. Beliau berkongsi anaknya ada dua anak lelaki, tidur di bilik yang sama lah. Jadi beliau tidur seorang diri. Beliau adalah seorang ibu tunggal. Jadi anak yang kecil dan juga yang dewasa tidak diberitahu berapa usianya. Setelah sekian lama ni tinggal di rumah yang mana beliau dengan 2 orang anak lah, 3 orang tinggal dalam rumah ni. Anak pada waktu tu, anak kecilnya tiba-tiba masuk bilik dan katanya nak tidur dengan mama. Nak tidur dengan mama. Jadi pada bulannya ingatkan mungkin dia memang nak tidur dengan saya ataupun dia bergaduh dengan abang dia lah. Abang dia ni pun kadang-kadang suka menyakat dia. Dalam bilik ni ada katil. Bilik abang dengan adik, mereka berkongsi sebuah katil yang kecil. Jadi kadang-kadang abangnya suka tolak sebab kata tak cukup tempat. Nanti adiknya akan masuk dalam bilik saya dan tidur dengan saya. Jadi selalunya dia buat benda ni biasa. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali. Tapi ini hampir setiap hari dia akan masuk tidur dalam bilik saya. Sampaikan pada satu hari ini saya tergerak hati. Bertanya pada dia, kenapa ni selalu tidur bilik mama? Tidurlah dengan abang. Abang kacau abang buat apa? Abang kacau tolak-tolak lagi. Kemudian anak saya cakap, tak. Dan cakap dengan mama, kenapa? Dia tunduk bawah. Kenapa cakap dengan mama? Dia panggil saya. Angkat tangan dan jari-jarinya macam sini. Saya pun datang dan saya tanya, kenapa cakap dengan mama? Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Pendengar Ria 897, Anda bayangkan ya. Katanya teman kita yang kirimkan email kepada saya, anaknya berbisik dengan suara yang lembut. Dalam bilik ada perempuan rambut panjang. Terus saya tak bergerak, Casey. Bulu roma menangkap meremang sampai ke tengkuk ni. Lalu pandang ke dalam bilik. Macam ada sesuatu yang tak kena, Casey. Jadi saya pun tak nak buat anak saya takut, buat diri saya takut. Sebab dalam rumah ni hanya kami bertiga. Saya pun angkat. Dekat ruang tamu ada radio kecil. Letak radio tu dalam bilik. Main CD surah. Jadi bila saya keluar dengan anak-anak, CD surah tu diputarkan repeat mode dalam bilik tu. Keluar, bawa anak pergi makan. Lewat petang baru balik. CD masih berkumandang. Angkat CD player saya. Matikan bacaan itu, letak dekat luar. Kemudian masuk bilik, buka tingkap. Dan malam tu, anak saya secara automatik tak lagi tidur dengan saya. Tidur dengan abangnya sekatil. Saya pula tak boleh tidur, Casey. Terbayang-bayang, seolah-olah perempuan yang anak saya cakapkan, ada perempuan rambut panjang. Baik, kita ke hujung talian sekarang. Di 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Halo, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ni Siti. Siti ada pengalaman misteri tentang apa, Siti?
Pengalaman ini happen di city. Bila berlaku ni? Ini berlaku tahun lepas. Jadi apa kisahnya? Silakan. Apa tu, bila saya sedar kan tahun lepas ni dalam bulan Januari tau bila apa tu dia macam makhluk halus ni masuk dalam badan saya. Dan yang saya realise ni bila saya pergi KL tau, pasal bila duduk satu bas badan ni semua bau hapak tu Casey. Then after balik Singapore kan, then ustaz dia tak baik pergi berubat lah. Then barulah start tu kan, bila saya solat semua kan, dah start gangguan lah. Bila tengah sembahyang itu pun dia boleh ganggu ni. Dia boleh cakap-cakap lagi. Dan bila kita baca Yasin ke apa kan, buku Yasin kan, dia still garut belakang. Jadi dia garut casing badan kat belakang kan. Rasa kuku dia. Wah, tapi tak nampak lah, cuma rasa. Seram lah kan. Dan bila dah pergi berubat dekat JB kan, baru dia keluarkan. Dia masukkan dalam botol benda alat tu. Jadi benda tu sebenarnya dalam badan anda ke ataupun mendampingi anda ni, macam mana? Dalam badan. Ini bagaimana dia mendampingi anda? Adakah turun-temurun ke ataupun dari luar ke, macam mana ni? Ini somebody orang hantar nama kita lah kan. Dan saya pun tak kenal orang ni kan. Dan kita dah seru maybe nama kan. Jadi hamba Allah yang tu berubat ni cakap apa, kalau nama kan dengan binti ni semua kan. So boleh jadilah because dia hantar sebab saya tak kenal orang ni semua kan. So dia hantar pun, kita tengah sembahyang pun dia boleh garuk ni. Kuku dia rasa tajam tau. Menggigil. Jadi saya boleh katakan belakang anda ni banyak cala lah Tak. Tak cala, cuma kita rasa lah bila kita tengah tidur kan. Dengan dekat kita punya side ni kan pun dia rasa macam dia kasih kita scary lah gitu kan. Then kalau you naik bas kan, dan satu bas tu bau bangkai. Jadi bau tu datang dari mana? Dari anda? Dari badan sendiri lah. Iyalah yang sebelum dia keluarkan tu badan tu lagi bau bangkai. Tapi tak selalulah, cuma waktu-waktu tertentu akan adanya bau, timbulnya bau yang menakutkan inilah. Tak ada, selalu. Sampai saya berubat keluar, baru benda tu dah tak bau lagi. So apa tu, kalau dekat yang Singapura kan susah kan. Orang nak ini kan, maksudnya nak keluarkan ke apa ini kan. So ada hamba Allah ni, dia tolong saya, dia bawa pergi JB kan, 5 minit dia keluarkan. Yang dimaklumkan orang Singapura, ustaz kat Singapura pun kena dia keluarkan botol-botol dia masukkan. Yang saya nak pingsan tengok benda alat dalam botol. Itu terima kasih sama-sama. Boleh off air sekejap. 50 misteri Pulau Temasek. Case File 21 Old Changi Hospital. Hospital Lama Changi dibina pada tahun 1935 untuk askar diraja British dan ia dikenali sebagai Royal Air Force Hospital RAF. Pada zaman jajahan Jepun, hospital ini telah diambil alih oleh tentera Jepun dan ia dijadikan penjara serta tempat penyiksaan bagi mereka yang dianggap musuh pada tentera Jepun. Banyak kematian dilaporkan berlaku ketika askar-askar Jepun melakukan operasi penyiksaan tahanan. Setelah tamat peperangan, bangunan penjara ini dikembalikan kepada operasi asal sebagai hospital di bawah arahan tentera British sehingga Singapura mendapat kemerdekaan pada tahun 1965. Hospital ini kemudian diberi nama baru iaitu ANZUK Anzuk Hospital pada tahun 1971 sebagai pengiktirafan kepada kuasa Commonwealth dan memberi khidmat kepada kaki tangan tentera seperti Australia, New Zealand dan United Kingdom. Pada tahun 1975, Pakatan Tentera Commonwealth telah dibubarkan dan nama hospital ini pula bertukar menjadi UK Military Hospital.
Walaupun Singapura telah mendapat kemerdekaan, tentera-tentera UK masih lagi berpangkalan di sini. Pada bulan Disember tahun yang sama, setelah pihak British menarik kontingen terakhir askar mereka dari Singapura dan menyerahkan hospital ini kepada Angkatan Bersenjata Singapura SAF yang pada ketika itu hanya memberi khidmat kepada kaki tangan SAF sahaja sebelum ia bergabung dengan Changi Shelley Hospital dan bertukar kepada Changi Hospital. Pada tahun 1997, Changi Hospital ini telah dikosongkan dan berpindah ke bangunan yang baru di Simei. Selama lebih sedekat, Hospital Lama Changi ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Oleh kerana hospital ini mempunyai sejarah yang agak mendalam, ia menjadi tarikan kepada kumpulan paranormal. Ada yang difahamkan pernah ternampak kelibat askar-askar Jepun berlega-lega di hospital lama ini, dan ada juga pernah terdengar suara pekikan seolah-olah kedengaran suara seseorang yang sedang disiksa bila mereka berada di dalam bangunan ini. Penampakan Pontianak juga adalah satu perkara yang tidak asing di kalangan pengunjung. Antara banyak-banyak pengalaman yang diceritakan, ada seorang pendengar Radio Ria 897 FM menceritakan apabila dia mengunjungi Hospital Lama Changi ini dengan 3 orang rakan yang lain. Salah seorang dari mereka, iaitu seorang rakan perempuan, berkelakuan agak pelik sangat-sangat. Dan keadaan beliau ni amat menakutkan. Bila mereka hendak hentikan ekspedisi, ingin berpatah balik, tidak jadi nak teruskan ekspedisi Hospital Lama Changi, mereka cuba memanggil teman tapi dia tidak berganjak. Malah ketiga-tiga mereka cuba menarik rakan mereka yang sedang berdiri dan tidak mahu bergerak. Alangkah terperanjatnya, walaupun mereka bertiga menarik tangan, menarik bahu, rakan perempuan ini langsung tidak bergerak walau seinci pun. Tahun 2012, hospital ini mendapat kelulusan untuk dibangunkan semula dan ia kini dijadikan sebuah hotel yang dikenali sebagai Raintree Hotel. 50 Misteri Pulau Temasek. Yang ini silakan 669-11897. Ini kiriman daripada Umairah. Katanya Umairah. Sedap nama Umairah. Saya suka nama ni ya. Umairah kata, Casey, nenek saya suruh kongsi kisah ni dari tadi tau. She kept on pestering me, asking me to share her story. Okey, Casey tolong baca, kata Umairah. Nenek saya bernama Haja Sapina. Sedang mendengar MJ12 di rumah, iaitu terletak di kawasan Ang Mo Kio. Okeylah, Haja Sapina Katanya di sini dahulu ketika nenek saya hamil anak yang pertama. Nenek saya ni bukan tinggal di rumah flat. Dulu duduk kampung di Singapura. Kampung nenek saya dulu terletak di Pasir Panjang, Casey. Tempat tu memang dekat dengan laut. Selalunya dekat dengan laut ni, kata nenek, banyak jugalah kes-kes kronik yang dikaitkan dengan pengalaman nenek saya ni. Jadi dipendekkan cerita, di kampung saya, nenek saya sedang hamil anak yang pertama, iaitu makcik saya lah, kakak kepada ibu saya. Dan waktu malam tu, atuk saya tidak ada di rumah. Atuk saya keluar dengan temannya untuk melakukan sesuatu lah. Jadi dalam rumah tu hanya nenek saya seorang diri. Rumah kampung dulu-dulu ni, Casey, tak macam sekarang. Rumah kampung dulu besar, Casey. Depan ruang tamu luas. Kemudian jalan boleh masuk beberapa bilik. Kemudian ada dapur di belakang rumah. Dan apa yang terjadi, nenek saya sedang duduk dekat ruang tamu. Waktu tu tak ada TV. Duduk dekat ruang tamu, duduk atas lantai ni, sedang menjahit baju lah untuk anak yang akan dilahirkan. Dia tengah jahit. Tiba-tiba nenek saya terdengar bunyi orang macam beri salam. Waktu malam, tengah duduk seorang diri di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek saya kata, ingatkan atuk dah balik. Nenek saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian nenek saya tengok dekat pintu, tak ada orang pun. Nenek saya yang sedang hamil pada waktu itu bangun.
pergi ke pintu. Tolak pintu, tengok dekat luar, tak ada orang pun. Agak gelap sedikit. Lalu nenek terpandang dekat satu sudut. Ada sebatang pohon. Di sebalik pohon tu, ada seorang perempuan dengan rambut panjang pakaian serba putih sedang berdiri dan bermain dengan rambut panjangnya sambil memandang ke arah nenek yang ada dekat pintu. Apa yang berlaku pada malam itu, nenek saya bila ternampak makhluk tu, manusia yang disebutkan itu, nenek saya terus tutup pintu. Tutup pintu, kembali duduk dekat ruang tamu di dalam rumah. Tengah tunggu Casey. Tunggu suaminya balik yang tak balik-balik. Kalau sekarang ni kata nenek saya, senang nak cari suami. Telefon boleh, WhatsApp boleh. Tengok dekat Facebook pun boleh. Amboi nenek Facebook Jadi katanya di sini, bila nenek tunggu suami tak pulang-pulang, nenek pun dah rasa takut, dah rasa meremang. Jadi apa yang terjadi ni? Rumah kampung nenek saya di Pasir Panjang ni ada banyak tingkap. Ada tingkap yang ditutup, ada yang ditutup daun tingkapnya, ada yang ditutup dengan langsir, ada juga tingkapnya dibuka supaya angin masuk dan berangin rumah tu. Salah satu tingkap yang ada dekat ruang tamu, tingkapnya tingkap panjang tiba-tiba dari atas bahagian luar, atas tingkap tu dekat luar lah kemungkinan, katanya di sini nenek saya nampak ada kepala orang menjenguk daripada bahagian atas tingkap. Jadi tingkap ni panjang, dekat luar tu, dari atas tu macam ada, tiba-tiba nampak kepala orang tu. Dia masuk pelan-pelan, dia tengok, jenguk, nampak keluar. Nenek saya terus pingsan. Tak sedarkan diri Nenek saya kali terakhir dia ingat dia pekik, tiba-tiba dia pingsan, tahu-tahu bangun mukanya basah dengan air sebab atuk ambil air yang dibaca disapukan pada muka nenek beberapa kali. Nenek keadaan tidak sedarkan diri, pingsan. Atuk bangun kejutkan nenek dengan bacaan-bacaan beberapa surah. Setelah nenek saya ditenangkan, atuk saya lah bertanya dengan nenek kenapa, apa yang berlaku. Nenek saya menceritakan tentang apa yang dia nampak dekat tingkap dalam rumah. Terima kasih. Itulah kisah daripada Nenek Haja Sapina. Yang ini daripada Syazwan Abilah katanya, Casey, nak berkongsi satu peristiwa yang pendek. Saya waktu tu suka duduk dalam rumah ni, saya suka bersiul. Sampaikan mak saya pernah tegur banyak kali, tapi tetaplah dah jadi habit Casey. Kadang-kadang nanti tengah buat assignment, tulis-tulis, nanti lagu berkumandang kat radio, saya pun ikut. Bukan menyanyi, tapi saya bersiul. Tiba-tiba satu hari tu saya duduk dalam rumah seorang diri. Mak dengan bapa saya tak ada di rumah. Mereka keluar waktu malam tu. Jadi saya ni anak tunggal, duduk dalam rumah seorang diri, tengah buat assignment, macam biasa duduk dekat study table saya. Kemudian saya dengar lagu, sambil dengar lagu, sambil tu saya bersiul. Yang menakutkan apabila saya berhenti bersiul, lagu tu habis, sedang tunggu lagu seterusnya, tiba-tiba saya terdengar bunyi orang bersiul dekat belakang saya. Saya terus toleh tengok kiri kanan. Siapa saya bersiul? Dalam rumah tu saya seorang tau. Saya bangun, saya keluar bilik, tak percaya, saya periksa bilik ibu saya periksa dapur, saya tengok mak dengan bapa saya dah balik ke tidak ni. Tengok tak ada, tak apa. Saya dipendekkan cerita ni, buat assignment, okeylah. Bunyi siulan tu hanya dengar sekali saja. Kemudian habis, mak saya dengan bapa saya pun balik, agak lewat lah. Kita pun makan, kemudian saya masuk bilik nak tidur. Jadi masuk bilik nak tidur, saya tutup lampu. Tengah tidur ni, sekali lagi dalam bilik saya yang gelap, saya dengar bunyi suara orang bersiul. Saya bangun, saya buka lampu, sepanjang malam tidur, hidupkan lampu Casey. Itu dia siapa suruh. Jangan katanya sini. Kemudian saya dah pun hentikan daripada bersiul dalam rumah. Sebab mak saya suruh cakap, kau bersiul-siul panggil syaitan. Saya suruh cakap panggil syaitan. Mana ada syaitan nak datang bersiul. Macam-macam mak cakap dengar, jangan jadi itu ungkal ingat 669-11897. Yang ini datang daripada kiriman email yang saya terima. Ini datang dari siapa ni? Kejap Okey, daripada Hana. Casey, selamat malam. Ini saya ada kisah yang ringkas. Mohon maaf kalau pengalaman saya tak seram.
Ini berlaku di salah sebuah resort yang saya pergi dengan suami dan anak-anak. Jadi malam tu saya dengan suami, resort ini di kawasan, tak perlu sebutlah nama resortnya, di Malaysia. Resort ni popular sangat dengan orang-orang kita. Ini resort yang ramailah orang-orang Singapura suka pergi resort ni. Saya dengan suami dan seorang anak pada waktu itu berada di ruang tamu. Seorang lagi anak saya berada dekat luar resort. Waktu tu dia sedang menggunakan telefon. Jadi saya tengok waktu tu dah malam, sekitar jam 11 malam. Saya pun nak keluar, nak panggil anak saya yang sedang cakap dekat telefon untuk masuk dalam. Dan katanya bila saya keluar daripada bilik resort kami, buka pintu, saya tengok anak saya tak ada. Kiri kanan, mana pula anak aku ni? Saya pun kata pada suami, bang, Amirul mana Amirul? Tadi kan dia keluar telefon. Tak ada bang kat luar. Abang tunggu kejap Saya pun sarung selipar, saya keluar cari anak saya. Dari jauh saya dapat lihat anak saya jalan-jalan masuk dekat kawasan agak semak samun. Jadi saya nampak anak saya, susuk tubuh anak saya panggil, Mirul, Mirul, Mirul. Anak saya tak indahkan saya. Jalan terus, saya ikut ni. Ikut sampaikan saya sendiri hampir masuk dekat semak samun. Tiba-tiba dari belakang saya dengar suara orang, Mama, nak pergi mana tu? Apabila saya toleh, saya nampak anak saya, Amirul, sedang panggil saya dari jarak jauh. Saya terperanjat katanya di sini. Terperanjat. Saya menghampiri anak saya. Kemudian saya tanya pada anak saya, tadi dia pergi mana? Dia pun beritahu yang dia tadi pergi ke reception sekejap untuk ambil sesuatu. Kemudian saya toleh balik dekat semak samun. Anak saya tengok saya, tanya, Mama nak pergi mana tadi? Tak ada, Mama nampak tadi lelaki tu macam kau jalan. Mama ikutlah dari belakang, panggil-panggil aku tak dengar. Tapi Casey, siapa yang nak masuk semak samun pukul 11 malam, Casey? Nasib baiklah anak saya nampak saya sebelum saya masuk lebih dalam. Kalau tak tahulah apa berlaku dengan saya. Mohon maaf Casey kalau kisahnya ringkas dan tak seram. Tapi itulah pengalaman misteri yang berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Sementara saya nantikan panggilan, di sini ada kisah yang ingin saya bacakan. Yang ini kisah daripada pendengar kita. Datangnya daripada Saiful. Katanya Ahmad Saiful. Casey, pernah mendengar kata orang-orang tua supaya jangan mandi laut pada waktu malam. Tapi inilah yang terjadi pada diri saya. Saya ini agak degil dan saya sebenarnya mandi laut pada waktu malam. Waktu itu kami berada di pantai waktu itu kami berada di pantai Changi. Jadi sedang barbecue di tepi pantai. Dan apa yang terjadi, saya pun masuk ke dalam air untuk basahkan badan. Tapi saya sebelum saya turun ke bawah, saya telah pun ditegur oleh makcik saya. Tanyanya, Saiful, nak pergi mana? Oh, turun bawah lah, mandi kejap. Saiful, malam-malam jangan mandi laut, tak baik. Jadi saya pun cakap, tak baik kenapa pula Dengar je cakap orang, jangan mandi laut malam-malam. Jadi saya pun tidak indahkan nasihat makcik saya. Saya pun turun ke bawah daripada bahagian kawasan barbecue tu, turun dan terus pergi ke tepi pantai. Makin dalam dan saya berendam untuk seketika. Pendengar misteri jam 12. Apabila saya sedang rendam, badan saya ni, kepala saya masih ada di atas permukaan air. Tubuh saya terapung-apung atas air. Tiba-tiba kaki saya sebelah kiri dengan kanan yang sedang saya gunakan untuk mengapungkan diri saya ni terperangkap dengan sesuatu, membuat saya agak sukar untuk katanya mengapungkan diri saya pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya cuba lawan, makin berat. Kaki saya nak menendang sesuatu. Tangan saya yang sedang saya gunakan sebelah kiri dengan kanan untuk tolak air supaya saya dapat terapung di atas air. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk mengaup
ada sesuatu seolah-olah dekat kaki saya. Bila saya tarik, saya sengitkan tubuh saya sedikit, tarik, alangkah terperanjatnya kain putih. Begitu panjang kain putih ada di sekeliling saya, termasuklah dekat bahagian bawah, yang mana waktu itu begitu banyak sampaikan sukar untuk saya mengapungkan diri saya pada malam itu. Jadi saya dapati yang saya ni seolah-olah dah sukar, nak makin tenggelam. Oleh kerana itu saya cuba baringkan diri saya. Jadi pendengar Ria 897, bila kita nak mengapungkan diri, kita akan gunakan tangan dengan kaki untuk tolak supaya kita sentiasa dalam keadaan floating, Jadi oleh kerana dah tak boleh, sebab banyak sangat macam kain putih yang menghalang pergerakan tangan dengan kaki, kata Saiful, saya mula baring. Dalam keadaan baring, supaya saya juga dapat terapung-apung, dan secara perlahan-lahan beliau kata dengan dalam keadaan baring tu, tolak dirinya berenang untuk pergi ke tepi pantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Saiful, apabila saya baring, tengah baring ni, air terkena sedikit terkena pada muka saya. Tiba-tiba ada benda hitam dekat muka. Saya tolak, rambut Casey. Rambut orang warna hitam terkena pada muka saya. Saya pun toleh. Terperanjat saya dapat lihat. Dalam keadaan yang sama sedang baring macam saya, betul-betul dekat sebelah saya. Rambut tu berkibaran, terapung-apung atas air sambil terkena muka saya beberapa kali. Nasib baik saya dapat kawal perasaan terperanjat saya. Kalau tidak, saya yakin saya lemas. Saya kawal perasaan takut. Saya cuba pusingkan tubuh dengan menolak air. Saya berenang sampai saya dapat rasakan pasir, jejak kaki. Kemudian saya naik ke atas. Tengah jalan sampai atas, saya fikirkan awal tadi kemungkinan saya tidak boleh hidup. Tapi syukur umur saya panjang. Bila naik atas, makcik saya yang tadi nasihatkan saya tegur lagi. Engkau ni aku dah cakap jangan mandi malam-malam, tak bagus. Saya cuma senyum dan angguk-angguk kepala saya saja. Sebenarnya saya dah tahu kenapa tidak dibenarkan mandi laut seorang diri pada waktu malam. Dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Kiriman SMS daripada Encik Wahid, katanya, apa khabar Casey? Seram betul kisah yang tadi. Dan ini mengingatkan saya kisah yang berlaku pada adik saya. Juga pernah menyewa sebuah rumah. Dan katanya kisah ni berlaku dalam bilik anak saya, dalam bilik anak kepada adik saya ni. Anaknya seringkali katanya ternampak ada seorang anak kecil yang berwajah hitam duduk di atas almari. Jadi ibunya iaitu adik saya, tak percaya dengan kata-kata anaknya sebab ibunya tinggal di rumah tu dengan dia dah lama. Dan ini adalah sebuah rumah sewa. Dan berlaku katanya yang berlaku agak beberapa tahun yang lama, kata Encik Wahid. Dan yang menyeramkan, setiap kali anaknya akan terbangun waktu malam, akan kejutkan ibunya, iaitu adik saya, kata nak tidur bersama. Jadi ibunya anggap sebagai satu alasan yang dia tak nak tidur dalam bilik seorang diri. Sebab memang sejak dari rumah lama memang nak berkepit dengan ibunya. Sampaikan ibunya tak percaya, ibunya, adik saya, tidur dengan anaknya dalam bilik yang sama. Pendengar Ria 897. Jadi sebelum ni anaknya yang dia tak beritahu berapa usianya, tidur dalam sebuah bilik, diasingkanlah. Kali ini kau tidur bilik kau, mama tidur bilik mama, macam tu lah saya rasa lah. Jadi bila anaknya kadang-kadang malam tu kejutkan, ma nak tidur sama ma, takutlah dia ni nampak tu. Katanya di almari sebelah atas almari nampak ada budak kecil muka hitam sedang duduk, tengok mata terbeliak, tengok dia yang sedang tidur. Siapa yang tak takut? Akhirnya ibunya dah tak tahan lagi, ibunya nak merasakan. Adik saya tidur dengan anaknya. Katanya Encik Said, ini cerita yang diceritakan oleh adik kepada Encik Said lah. Adik saya tidur,
Malam pertama terus tak berani nak duduk dalam bilik tu lagi. Sama Kisi. Sedang tidur, tiba-tiba dia perasan macam ada budak sedang duduk atas almari. Wajah hitam, mata terbeliak, rambut kusut masai sedang tengok. Dia dan anaknya tidur sekatil. Kisi terperanjat dibuatnya. Dengan segera adik saya suruh suami kasih balik rumah tu. Dan terpaksalah. Kisi deposit yang dibayar tak tahu berapa bulan diambil begitu saja. Dan itulah peristiwa pengalaman yang cukup menakutkan Kisi.